Belum pun habis impak keuangan akibat COVID-19. Kita dilanda banjir dan bencana dan sebagainya dan kini kita berdepan pula dengan kenaikan harga barang yang seolah-olah tidak ada penghujungnya. Mungkin ramai daripada kita dah dengar kisah dan laporan berkenaan dengan kenaikan berterusan harga barang kini. Tapi apa penyelesaiannya? Jangka pendek dan juga jangka panjang agar kita boleh meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat hari ini. Ini Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya disertai oleh Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman dari Putra Business School dan juga Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Terima kasih semua kerana menyertai Dialog 3 Penjuru. Saya mahu mulakan dengan Prof. Razman. Prof, pertama sekali, kita tahu bahawa harga barang sudah pun meningkat sejak beberapa bulan yang lepas. Secara berterusan, inflasi meningkat kepada 3.3% kali terakhir diukur pada November 2021. Sebelum itu 2.9%, kemudian sebelum itu 2.2%. Jadi kenaikan harga barang atau inflasi ini semakin meningkat dan trennya kita lihat tidak berhenti setakat ini. Tapi mengapa, Prof? Bagaimana kita memahami punca fenomena kenaikan harga barang? Mengapa berlaku inflasi yang begitu serius sekarang ini di Malaysia dan juga di peringkat global? Okay, terima kasih Luqman atas pertanyaan itu. Jadi kalau kita mahu menerangkan tentang inflasi ataupun CPI, Consumer Price Index, secara mudah kalau kita nak cakap pasal teori ekonomi, inflasi ini berlaku apabila terdapat tingginya permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan, tetapi barangan dan perkhidmatan yang hendak ditawarkan itu tidak mencukupi. Apabila ramai yang mahu membeli namun barangan atau perkhidmatan itu tidak dapat diberikan secukupnya, maka harga barangan dan perkhidmatan itu akan ditawarkan lebih tinggi supaya hanya mereka yang mampu, yang masih mahu lagi mendapatkan barangan dan perkhidmatan itu akan mampu membayarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ianya melibatkan dua, iaitu satu permintaan dan satu lagi penawaran. Dan apa yang berlaku di Malaysia ataupun peringkat global pada masa ini, dia adalah disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan permintaan meningkat, dan pada masa yang sama juga ada beberapa faktor yang mengakibatkan penawaran itu tidak mampu memenuhi permintaan. Pertama, kita faham sejak beberapa bulan lepas apabila ini sebelum varian Omicron, apabila semasa itu kadar vaksinasi seluruh negara adalah orang kata semakin meningkat, jangkitan dapat diturunkan, maka banyak negara telah mula membenarkan sektor ekonomi dibuka kembali, pergerakan perdagangan semua dibenarkan, dan serta-merta semua negara mula orang kata membuka ekonomi dan terdapatnya permintaan untuk kembali pulih seperti biasa, termasuk Malaysia. Tetapi ketika itu banyak pengilang terutamanya di negara pengeluar yang besar seperti China, mereka masih lagi orang kata belum bersedia untuk terus meningkatkan pengeluaran mereka kerana mereka pun tidak pasti adakah jangkitan ataupun kes COVID ni akan betul-betul menurun. Jadi ia berlaku orang kata bottleneck, rantai bekalan itu terjadi, tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat secara mendadak. Pada masa yang sama, harga komoditi seperti minyak, gas juga turut meningkat, menyebabkan kos pengangkutan juga meningkat, dan ini menyebabkan barangan meningkat dengan tinggi sekali. Dan Malaysia terutamanya apabila kita bergantung kepada barangan import, terutamanya sebahagian daripada makanan asas kita juga turut terkesan. Pada masa yang sama, selain daripada itu, kita juga melihat semasa pandemik ini banyak negara melakukan pelan rangsangan fiskal, termasuk negara kita, iaitu kerajaan menyalurkan banyak wang tunai ataupun kredit ke pasaran, termasuk ke institusi kewangan, memberi pinjaman, memberi bantuan dan sebagainya untuk meningkatkan likuiditi ataupun kecairan untuk orang kata merancakkan aktiviti ekonomi. Dan apabila semua orang dapat duit masa tu, perniagaan, individu, jadi banyak limpahan kredit ini dan mereka mahu belanja.
dan pada masa sama ini juga menyebabkan berlaku inflasi kerana permintaan dia itu tinggi dan penawaran pula masa itu masih belum lagi dapat memenuhi kesemuanya. Itu secara ringkas dan kasar lah bagaimana inflasi ini boleh berlaku di Malaysia dan juga di peringkat global. Ya, ini adalah konsep asas ekonomi. Permintaan permintaan dan juga tawaran. Apabila permintaan tinggi dan bekalan itu rendah, ia akan meningkatkan harga. Ini semua adalah teori ekonomi yang kita saksikan juga di peringkat global, bukan sahaja di Malaysia, tetapi uh, persepsi marhain dan bagaimana mereka merasainya, inilah yang mengakibatkan harga ayam naik, harga sayur-sayuran naik, harga ikan naik. Itu bagaimana dia memberi kesan kepada hidup kita yang masih lagi kita rasai sekarang. Kehidupan lebih sukar untuk kita lalui kerana semua barang-barang asas ini sekarang semakin mahal. Tapi Dr. Afzal Nizam baru-baru ini berkata inflasi tinggi adalah satu petanda baik, iaitu ekonomi sedang pulih. Doktor boleh terangkan? Okey, terima kasih atas soalan itu, Luqman. Tadi kalau kita dengar penerangan ataupun penjelasan yang diberikan oleh Prof. Razman tadi, ada menyebut bahawa inflasi juga disebabkan oleh faktor permintaan lah. Dan seperti saya kata, baik itu maksudnya ia seiring dengan pemulihan ekonomi. Dan kalau kita lihat data-data seperti kadar pengangguran juga semakin merosot. Contoh di Amerika Syarikat merosot ke paras 3.9% pada bulan Disember. Kalau semasa COVID-19 sedang mengganas pada tahun 2020, dia pernah mencecah 14.7%. So dari 14.7% sehinggalah 3.9% itu maksudnya ada peningkatan dari segi sudut pemulihan ekonomi di Amerika Syarikat. Dan ini memungkinkan orang untuk berbelanja dengan lebih lagi. Tadi Prof. Razman ada sebut tentang wang kredit ataupun wang yang datangnya hasil daripada rangsangan fiskal dan juga rangsangan monetary juga memainkan peranan untuk kata tu meningkatkan harga barang. Jadi itu yang saya maksudkan bahawa kenaikan inflasi juga boleh kita kaitkan bahawa sebenarnya ekonomi itu berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding tahun lalu. Jadi baik itu adalah satu konteks lah. Dan kalau satu konteks lain pula kita lihat bagaimana central bank ataupun bank pusat bertindak terhadap inflasi ini. Kita lihat beberapa negara telah pun mula menaikkan kadar faedah. Di Korea Selatan, di UK dan Amerika Syarikat juga sedang orang kata tu berbincang untuk menaikkan kadar faedah. Kadar faedah ni kalau kita lihat ya, dia akan turun apabila ekonomi itu sakit. So saya suka bagi analogi seolah-olah penurunan kadar faedah itu sebagai satu ubat apabila kita sakit lah. Tapi sekarang ni proses memberi ubat tu sedang dikurangkan. Maksudnya ada usaha untuk menaikkan kadar faedah. Maksudnya dos ubat tu hendak dikurangkan. Kenapa nak kurangkan dos ubat? Kerana ekonomi itu dah ada tanda-tanda pemulihan. Disebabkan itulah saya katakan kenapa inflasi itu boleh dianggap sebagai petanda bahawa ekonomi juga sedang berada dalam keadaan yang lebih baik. Tapi secara umumnya inflasi ini juga kita perlu faham dia sebenarnya agak dia ada nitty-gritty dia lah, dia punya pemahaman kita tentang harga, tentang inflasi ni. Inflasi ni pada suatu keadaan kalau terlampau tinggi memang tak bagus lah. Tapi kalau terlampau rendah sampai negatif, kita panggil deflasi pun tak bagus juga. Kalau inflasi itu, kalau ada inflasi, maksudnya peniaga ada buat untung. Bila peniaga ada buat untung, maksudnya dia ada insentif untuk meng-hire ataupun menggaji para pekerja. Kalau harga barang merosot ataupun jatuh, merudum, deflasi, maksudnya dia tak ada insentif. Kenapa nak ambil pekerja? Pasal dia berada dalam keadaan yang rugi. Jadi maksudnya inflasi ni sebenarnya kita nak berada dalam keadaan yang boleh diterima, yang boleh dikawal. Pasal itu kalau kita lihat ni, negara maju, dia sering mensasarkan kadar inflasi itu sekitar 2%. 2% tu dianggap boleh diterima lah. 2% setiap tahun, dia okey. Satu keadaan yang baik lah. Tapi sekarang ni agak abnormal. Kerana kalau kita lihat di Amerika Syarikat sampai 7%. Kita pun di Malaysia mencecah, tadi disebut, Luqman disebut tadi 3.3% pada bulan November. Sedangkan kalau kita lihat purata inflasi kita sekitar 2.4% daripada tahun 85 sampai tahun 2020. Itu dia purata. Jadi maksudnya inflasi ini berada keadaan yang sangat-sangat tinggi. Jadi ia perlu diselesaikan dan dia perlu cari apakah polisi yang sesuai untuk kita hadapi lah. Tapi pendek kata,
saya nak katakan inflasi ni suatu permasalahan yang lebih susah lagi sebenarnya berbanding macam mana kita nak wujudkan pertumbuhan ekonomi itu. Okey. Saudara Chris, apabila berlaku peningkatan harga, mungkin pemahaman simplistik orang biasa di luar sana adalah, oh, ini penjual naikkan harga, kedai itu naikkan harga, pengeluar naikkan harga, orang yang jual ayam naikkan harga. Jadi seolah-olah mereka juga diberikan satu karakter yang agak buruk kerana kita hanya boleh nampak, kita tak nampak mungkin rantaian bekalan sehingga ke atas dan kita tak lihat mungkin senario global dan chain reaction yang dibawa. Tapi kita lihat, kita beli ayam daripada pakcik itu atau makcik itu, harga sudah menaik. Jadi banyak kita lihat blame itu diberi kepada peniaga dan pengeluar kerana mereka meningkatkan harga. Dan Chris selaku Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, adakah Chris merasakan bahawa adil atau tidak untuk kita menyalahkan atau sekurang-kurangnya ramai orang menyalahkan pengeluar dan peniaga kerana mereka asyik menaikkan harga baru-baru ini? Terima kasih saudara Lokman mengenai soalan tu. Jadi kalau kita lihat daripada segi kenaikan harga, selain daripada apa yang Prof Rasman sebut tadi tu, kerana banyaknya aliran wang tunai yang menyebabkan harga naik, kita kena juga lihat pada orang kata supply chain. Supply chain. Saya bagi contoh ayam. Kita rata-rata kita faham harga ayam naik kerana harga makan ayam tu pun naik. Harga bahan mentah untuk kita bagi ayam tu naik. Dan rata-rata kita faham kenapa harga bahan mentah tu naik kerana kekurangan pekerja asing yang menghasilkan orang kata chicken feed lah. Itu satu contoh. Kalau kita lihat pada industri semiconductor pula, kita nampak bahawa permintaan pada peranti adalah amat tinggi, terutamanya semasa zaman PKP, semasa pelajar belajar di rumah. Tetapi kerana kilang terpaksa shutdown, terpaksa tutup operasinya ataupun beroperasi pada setengah kapasiti, 50%. Jadi ini mendorong kenaikan harga barang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula saya nak sebut orang tengah. Apabila orang tengah yang orang kata di dalam supply chain yang bertanggungjawab untuk mendapatkan bekalan, mereka pun mengeluh kerana mereka tidak dapat apa kata barangan mentah tersebut untuk disalurkan kepada orang kata pengilang untuk mengeluarkan barangan orang kata barangan habis buat. Jadi dari situ kita nampak orang tengah juga akan menaikkan harga tersebut. Bukan kerana hendak mengaut keuntungan berlebihan, tetapi nak cover kos tersebut. Jadi kita nampak banyak faktor di mana bukan sahaja pengeluar ataupun pengilang harus disalahkan, tetapi there's a whole supply chain yang bertanggungjawab terhadap kenaikan harga barang. Itu adalah teori utama dan perkara utama yang sering kita dengarkan. Ia melibatkan keseluruhan rantaian bekalan itu. Bunyinya mungkin teknikal dan bunyinya mungkin agak akademik pada seorang mungkin rakyat marhain, tapi very economist-like kalau kata orang. Tapi secara mudahnya daripada pengeluar ke pemborong, ke penjual, ke pengguna, itulah keseluruhan rantaian bekalannya. Dan kita lihat sekarang ni, setakat ini kerajaan telah mengumumkan pelbagai program dan skim untuk cuba mengehadkan kenaikan harga barang dan meringankan beban. Kita ada skim kawalan harga, kita ada jualan keluarga Malaysia dan sebagainya. Tapi kita lihat ia fokus yang agak jangka pendek kerana ia memberikan jualan tanpa orang tengah dan sebagainya, tanpa address isu rantaian bekalan ini untuk jangka masa pendek dan sederhana dan juga panjang. Saya mau tanya kepada Prof Rasman, apa pendapat Prof dan penilaian Prof terhadap semua inisiatif yang kerajaan telah lakukan setakat ini dalam mendepani fenomena kenaikan harga barang ini? Ya, saya setuju. Memang pendekatan untuk menangani inflasi ini, kita kena ambil maklumlah bahawa perlu adanya pendekatan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Dan jangka masa pendek itu kita lihatlah bagaimana pertama kerajaan meletakkan harga maksima untuk barangan kawalan. Namun ada juga peniaga yang tetap orang kata menaikkan harga. Kat situ kita kena harapkan orang kata pemantauan oleh penguatkuasa dan juga pengguna jugalah untuk laporkan. Dan kita pun ambil maklum bahawa pemberian subsidi oleh kerajaan seperti baja, racun, tanaman dan sebagainya pun amat penting untuk memastikan barangan yang dibekalkan daripada domestik adalah mampu ditawarkan dengan harga lebih murah daripada barang import. Macam apa saudara Chris tadi pun cakap, memang betul makanan ayam hampir 100% kita import sebab dia punya base dia jagung. Dan untuk itu saya melihat, okey, untuk jangka masa pendek
terpaksa lakukanlah yang benda ni. Namun saya sebenarnya lebih mengharapkan bahawa kita ada kata jaminan daripada kerajaan, mereka akan melaksanakan satu pelan jangka masa panjang yang memastikan bahawa isu ni tidak akan berlaku lagi. Kita lihat semasa pandemik kita betul-betul terkesan apabila tidak dapat mendapat bekalan makanan daripada luar kerana kita masih lagi belum dapat melaksanakan sepenuhnya sebagai contoh dasar agro makanan 2.0 yang memastikan bahawa orang kata keselamatan makanan ataupun food security itu terjamin. Malahan Singapura yang negara ni betul-betul kecil, tak ada sumber asli pun, mereka sudah ada target 30 by 30. Maknanya apabila mencapai 2030, makanan mereka 30% makanan mereka akan dihasilkan secara domestik menggunakan teknologi. Kita ada kata ruang yang lebih besar, kita punya bandar semua, kalau tengok memang sesuai untuk melaksanakan satu pelan yang komprehensif untuk memastikan kita mampu menghasilkan makanan sendiri tanpa bergantung kepada import. Tetapi satu lagi Lokman, saya nak cakap, apabila inflasi meningkat setiap tahun 2% ke 3%, data daripada DOSEM ataupun Jabatan Perangkat Malaysia juga turut menunjukkan bahawa kita punya purchasing power ini makin menurun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 ni dikata kita punya purchasing power ataupun kuasa membeli telah merosot kepada 83.3%. Bahasa mudahnya ialah RM50 yang kita ada sekarang ini tidak sama dengan RM50 10 tahun lepas, dan juga takkan sama dengan RM50 10 tahun akan datang. Apabila inflasi meningkat dengan gaji yang kekal rendah ataupun tak naik, dengan harga barangan yang setiap masa setiap tahun meningkat, maka dia bukan setakat nak kawal harga barangan, tapi katakanlah barangan kita dapat dikawal tapi gaji tetap yang sama, maka ia tidak akan menyelesaikan banyak masalah. Oleh itu, penyelesaiannya mesti kepada memastikan gaji pekerja itu meningkat seiring dengan kos inflasi tersebut. Apa gunanya kalau kos inflasi kita dapat kawal 2% tapi gaji naik 1% ke ataupun naik 2%, jadi itu tak dapat menyelesaikan masalah. Dan di situ saya lihat kita kena melihat jangka masa panjang bagaimana orang kata kuasa membeli rakyat itu, wang tu tidak orang kata susut nilainya, dan ini berlaku kerana wang tu wang fiat. Dia ni tidak bersandarkan pada mana-mana komoditi. Dan mungkin lepas ni lah saya boleh explain dengan lebih detail lagi. Tapi saya nak cakap kat situ, iaitu duit kita sekarang ni makin hilang dia punya purchasing power. Dan itu kita kena tengok jugalah. Ini membawa saya kepada soalan yang seterusnya yang memang saya merancang untuk tanya pun, iaitu sebelum COVID-19 pun, sebelum semua kenaikan harga barang dan inflasi dan sebagainya ini pun, kita sudah berbincang selama bertahun-tahun berkenaan dengan kadar gaji yang meningkat dengan tidak cukup pantas ataupun pendapatan yang masih lagi belum mencukupi jika dibandingkan dengan kos hari hidup. Jadi adakah adil untuk kita katakan, Dr. Afzal Nizam, adakah adil untuk kita katakan bahawa inflasi ini sesuatu yang agak normal jika kita ambil kira situasi ekonomi sedang pulih pasca pandemik, inflasi adalah by-product yang normal. Tapi ia diburuk dan diterukkan lagi, yang kita rasa ia lebih teruk daripada biasa kerana masalah underlying itu masih ada. Gaji pun rendah. Dr. Afzal Nizam. Saya rasa kita kena perhalusi inflasi ini dengan lebih terperinci lagi lah. Pertamanya kita kena lihat inflasi berikutan situasi kenaikan harga, perubahan harga. Dan kalau kita tengok sikap para pengguna juga dalam teori ekonomi pun ada diceritakan tentang apa yang dikatakan sebagai prices are sticky downward. Maksudnya harga susah nak turun. Dia bagi contoh menu cost. Maksudnya kita dah ada satu menu, kita dah print out menu, tiba-tiba kita dengar harga dah turun. Tapi penjual tak ada insentif pun nak tukar. Kenapa nak tukar? Harga naikkan je lah. Kita kekalkan tapi orang beli juga. So maksudnya harga tu memang susah nak turun, dan kita kata kita komplain harga barang naik apa semuanya, tapi akhirannya kita beli juga dengan harga tersebut. Ini macam beberapa tahun lepas yang orang berjenaka mengatakan bahawa harga minyak naik jadi alasan untuk harga barang naik, tapi bila harga minyak turun balik, harga barang tak turun. Betul. So fenomena harga ni ataupun inflasi ni dia bersifat orang kata tu secara progresif ni semakin meningkat sebenarnya. Contohlah bagi mudah faham kalau kita lihat kadar inflasi pada tahun
2019 adalah pada sekitar 0.7% 2019. Sebelumnya tu 1% pada 2018. 1% 2018, 0.7 2019. Adakah harga barang turun? Jawapan dia tak. Maksudnya harga Seperti yang masih Doktor lagi sebut sebentar naik. tadi, kenaikan harga itu sebenarnya diperlukan. Penting, inflasi adalah mungkin petanda ekonomi sihat. Jika kita ada inflasi negatif atau deflasi, ia adalah satu perkara yang tak baik untuk ekonomi kita. Tapi buat masa sekarang ni, sejak kira-kira setahun lepas dan sekurang-kurangnya sejak 3-4 bulan yang lepas kita saksikan IHP iaitu inflasi meningkat dengan konsisten. Adakah boleh kita katakan masalah ini diburukkan lagi ataupun sekurang-kurangnya common man on the street, orang marahin, merasakan ia jauh lebih serius daripada sebenarnya kerana bukan sahaja harga barang naik tapi gaji mereka juga rendah. Ini memburukkan lagi situasi. Ini masalah harga barang naik banyak atau masalah gaji sebenarnya yang rendah? Gaji satu perkara yang berbeza. Maksudnya gaji ni merupakan upah kepada para pekerja. Kita bayar dia upah pasal dia bagi servis untuk buat kerja. Kerja tu pula bergantunglah. Bergantung dia punya kelulusan, bergantung dia punya kemahiran dan sebagainya. Ada harga dia. Setiap sektor tu kadar upah yang berbeza-beza. Tapi bila dapat upah tersebut sebenarnya berbeza-beza. Trend perbelanjaan ataupun consumption pattern tu sangat-sangat berbeza daripada setiap individu kepada individu yang lain. Tetapi kita gunakan pengangka indeks harga pengguna untuk mengukur inflasi. Sebenarnya indeks harga pengguna ni adalah suatu indeks secara aggregate. Kalau saya nak tanya Lokman punya IHP dengan saya punya IHP berbeza. Prof Razman punya IHP dengan saya punya berbeza. Perbelanjaan kita mungkin berbeza-beza. Berbeza. Setiap bulan. Mungkin tinggi, mungkin rendah, tak tahulah. Tetapi Perbelanjaan doktor jauh lebih tinggi dari saya. Boleh, itu rahsia. Okey, faham. Kita cuba nak mengaggregatekan data tu untuk dapatkan satu gambaran secara besar. Jadi bila aggregate ni memang adalah risiko bahawa mungkin yang berpendapat bahawa indeks harga pengguna tidak mencerminkan harga yang sebenar. Tapi saya juga tengok kajian yang dibuat oleh pihak Bank Negara ada pada tahun 2017, price perception. Kebiasaannya memang tinggi kerana itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan percampuran mereka bersama-sama dengan komunitinya. Tapi secara realitinya dia memang ada perbezaan antara persepsi dan realiti. Itu saya rasa kita perlu orang kata tu cuba memberi satu bentuk pendidikan lah bahawa inflasi, kos sara hidup dan persepsi itu adalah beberapa perbezaan yang perlu kita fahami, yang mana kita perlu tahu supaya kita dapat satu keputusan yang baiklah apabila kita nak kata tu describe problem tu sendiri. Tapi nak cakap pasal inflasi ni kan dia banyak dia punya take away dia. Tadi Lokman ada sebut tentang gaji, pekerjaan dan ada juga berkaitan dengan financial literacy juga. Maksudnya dah dapat pendapatan, apa nak buat? Nak belanja berapa? Ada buat monthly budget tak? Ada buat savings ke tak? Sedangkan kita tahu tadi saya sebut inflasi menaik pada kadar 2.4%. Ada tak buat pelaburan? Pelaburan tu boleh tak beat 2.4% tadi tu? Saya faham point doktor dan juga berkenaan dengan aggregate juga, iaitu aggregate tu sedikit sebanyak, maksudnya secara loose-nya adalah mungkin kita pukul rata untuk kita dapatkan gambaran yang besar untuk semua, tapi situasi setiap orang tu berbeza. Saya faham point tu doktor, tapi mungkin kita sukar juga untuk mengatakan mungkin kita sukar untuk guna contoh financial literacy dan sebagainya kepada orang yang mungkin kata saya B40, gaji saya memang tak cukup in the first place. Saya kena beli ikan lain apabila ikan kembung harga dia naik banyak. Kerana pada saya 50 sen pun ada beza. Apatah lagi RM10 ataupun RM20. Dan kalau boleh saya nak melabur kerana saya tahu inflasi naik 2%, 3% setiap tahun. Tapi saya tak ada disposable income pun untuk membuat demikian. Jadi saya mungkin bercakap dan menggunakan contoh ramai kelompok-kelompok yang sebegitu di luar sana, doktor. Okey, bagi saya respon saya lah pada soalan tersebut. Di sini peranan untuk kata tu program untuk meningkatkan pendapatan tu melalui pendidikan, meningkatkan pendapatan tu melalui pembukaan peluang-peluang perniagaan. So maksudnya penyelesaian tu dia tak straightforward, Luqman. Dia jalan dia panjang. Jalan dia panjang, dia tak boleh selesai overnight. Kerana tadi Prof Razman pun ada sebut, Chris pun ada sebut tentang rantaian bekalan makanan, middleman, itu pun satu masalah juga. Kenapa kita lihat dalam sektor pertanian kita bahagian farm gate ataupun producer tu tidak boleh kaya, sedangkan mereka dah banyak buat production. Kalau kita lihat permintaan banyak untuk makanan dan sampai kena import pula.
Jadi kat mana duit tu dah hilang sebenarnya. So itu pun satu perkara yang perlu kita amati juga. So banyak dia punya sisi yang perlu dilihat lah, Luqman. Okey, faham doktor. Penyelesaian itu banyak. Tetapi kita lihat Chris, kita lihat seperti yang saya sebut tadi, kita dah lihat program skim kawalan harga dan sebagainya yang diumumkan kerajaan sejak beberapa bulan lepas. Chris mungkin ada perspektif yang agak unik kerana Chris juga seorang consumer tapi pada masa yang sama sangat terlibat aktif dalam komuniti perniagaan in the business ecosystem termasuk PKS dan sebagainya. Apa pendapat Chris berkenaan dengan usaha kerajaan setakat ini, pencapaian mereka, polisi mereka dalam mendepani kenaikan harga barang ini setakat ini? Saya nak bawa kita kepada polisi kerajaan yang sebelum ni, mungkin lebih kurang 10 ataupun 15 tahun lepas, di mana kita pernah menyebut tentang soalan middle income trap, right? Kelas menengah diperangkap, pendapatan kelas menengah diperangkap, mana kita gaji tak naik. Apa isu sebenarnya gaji tak naik apabila harga barang naik? Apabila harga barang naik dan kita nampak pendapatan korporat pun naik tiap-tiap tahun, kerana pendapatan korporat didorong oleh target satu sasaran yang diberi oleh orang kata ahli lembaga syarikat kepada ahli pengurusan syarikat. Tiap-tiap tahun mereka harus hit target, contoh 10% ataupun 20% gross profit margin. Saya bagi contoh je lah. Dan apabila ahli pengurusan tak dapat nak hit target tersebut, mereka mungkin kehilangan kerja ataupun tidak dapat bonus ataupun tidak dapat kenaikan gaji. Tadi saya sebut tentang corporate capitalism. There's another word that I coined by myself, tapi saya tak suka pandang. Nampak sangat macam mengancam. But it's actually evil capitalism. Right? Mungkin Dr. Afan Nizam setuju dan tak setuju dengan pendapat saya. Evil capitalism. Kerana kita lihat bahawa tiap-tiap syarikat korporat mensasarkan keuntungan berapa peratusan setiap tahun, dan maka harga barang makin naik. Dan kita lihat, saya bukan nak kutuk, kita lihat semasa tahun lepas kita dah ada MCO, kita lihat kekangan para pengguna untuk membayar interest bank loan. Tetapi pada masa yang sama kita nampak banyak CEO bank, saya kena sebut CEO bank, mendapat bonus 6 bulan hingga setahun. Tetapi bila kita pergi ke bank di front counter, kita bertanya pegawai bank yang servis kita di front counter, tahun ni bonus dapat banyak ke? Tak adalah, sebulan, 2 bulan. Ya ke? Tapi bos awak dapat 6 bulan. Dia kata itu bos. So kita nampak kekangan di sana tu. Kita nampak kekangan di mana mereka juga pengguna biasa, rakyat marhin biasa, tetapi disposable income tu kurang. Jadi kita ada teori ekonomi kenapa inflasi berlaku seperti yang diterangkan oleh Prof Rasman dan juga Dr. Afan Nizam. Tetapi pada masa yang sama kita nampak bagaimana korporat diuruskan. Jadi kita nampak bahawa kita kena ada keseimbangan. Keseimbangan di mana pihak korporat juga perlu memainkan corporate social responsibility mereka kepada para pengguna dan juga kepada para pekerja supaya orang kata middle income trap tu boleh orang kata tidak dilepaskan supaya kekangan ni tiada. Baik, dalam 3 penjuru berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Semua orang tahu berkenaan dengan kenaikan harga barang sejak beberapa bulan lepas, khasnya pasca pandemik. Itu adalah penyataan masalahnya, tapi bagaimana kita mencari solusinya sama ada jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek sekarang. Saya bersama dengan Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman dari Putra Business School dan juga Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Satu contoh saya berikan berkenaan dengan persoalan sama ada kerajaan telah melakukan a good job pada anda semua dalam mengawal harga barang. Adakah mereka sudah sebagai contoh sudah bekerjasama dengan cukup efisien bersama dengan sektor swasta dan pengeluar untuk memastikan kenaikan harga barang berada pada tahap terkawal. Contoh satu adalah harga ayam yang naik sekarang banyak dan menimbulkan banyak kecoh di media sosial dan sebagainya. Ayam adalah satu bahan yang asas yang sangat penting. Ada cadangan sebagai contoh. Kenapa kita tak hapuskan sahaja AP untuk import ayam ataupun permit import? Kerana pada ketika ini pemahaman saya adalah AP diberikan kepada beberapa entiti yang besar. Jadi jika pasaraya-pasaraya sebagai contoh, mungkin Maidin sebagai contoh, boleh import terus ayam itu tanpa perlu melalui orang tengah, mereka boleh mengenakan harga akhir pada pengguna yang lebih rendah
kerana mereka sudah banyak eliminate the middleman. Jadi persoalannya mengapa kita masih lagi bagi AP atau sekurang-kurangnya kenapa kita tak bagi AP kepada lebih banyak pengeluar, kerana akhirnya pengguna yang akan untung. Pendapat Chris berkenaan dengan cadangan ini? Kalau saya nak jawab soalan ni, ini lebih berbanyakkan pada jawapan politik. Kita faham bahawa banyak kartel-kartel tersembunyi yang orang kata, saya sebutlah yang mengawal AP, kerana mereka ni adalah rata-rata orang tengah yang mengawal orang kata rantaian bekalan, easy to make money dan kerja tak banyak. Jadi kartel ini harus disemak. Saya kata kartel tersembunyi, bukan kartel yang orang kata open. Jadi benda ni harus disemak. Perkara sebegini harus disemak oleh pihak kerajaan supaya AP boleh terus diberi kepada para pengilang, supaya mereka boleh mengimport apabila keadaan diperlukan. Contoh, kalau pengilang tersebut mengeluarkan bahan makanan ayam, dan kalau bahan makanan ayam tak mencukupi, mereka dibenarkan import apabila tidak mencukupi secara direct, secara terus, supaya harga barangan boleh dikawal. Jadi itu maksud saya, kenapa ada kartel sebegini yang orang kata controlling the market, mengawal pasaran yang sedia ada ini. Ya, kerana jika pasaraya A boleh terus import ayam itu dan kemudian jual, mereka hanya perlu fikirkan satu lapisan margin keuntungan, iaitu margin keuntungan mereka. Berbanding dengan jika melalui AP akan ada pengimport, jadi dia ada satu lapisan di situ, kemudian pengedar dan sebagainya, kemudian datang ke pemborong, kemudian ke penjual. Jadi mungkin ada 3-4 layer sebelum sampai ke pengguna. Sebab itu harga tinggi di samping semua faktor lain seperti yang kita sudah bincang sebentar tadi. Tapi ini satu quick fix yang mungkin kita boleh lakukan. Prof Razman, apa pendapat Prof Razman berkenaan dengan contoh harga ayam sebagai contoh? Kita sama ada sekurang-kurangnya sementara waktu kita hapuskan AP atau kita berikan AP kepada lebih banyak lagi pasaraya, dan apa lagi solusi luar kotak, out of the box yang boleh kita lakukan untuk meringankan beban rakyat, Prof Razman? Ya, saya lihat solusi AP itu sesuai digunakan oleh ahli politik yang nak menang besar dalam next election lepas ni lah kan. Jadi saya ingat dia lebih orang kata myopik lah ataupun jangka pendek. Saya lebih suka pergi kepada perencanaan jangka masa panjang. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada tahun 1947 sehingga 1971, satu ounce gold tu dia bersama dengan 35 US dollar, iaitu harga barang emas tu dia orang kata stabil saja. Kenapa? Semasa selepas Perang Dunia Kedua, Bretton Woods Agreement, batu wang US dollar ditambatkan kepada emas negara semualah, kecuali sehingga 1971 apabila menjadi mata wang fiat terus naik harga. Dan satu lagi, inflasi yang kita sebut ni naik 2, 3, 4%, kita boleh cakap lagi pasal hyperinflasi. Hyperinflasi ni dia naik sampai beratus ribu peratus macam apa yang berlaku kat Zimbabwe, kat Venezuela, dan puncanya adalah orang kata pemimpin yang rasuah. Okey, nasib baik pemimpin kita tak ada rasuah semua kan. Tapi kalau pemimpin kita mula melakukan rasuah dengan berluasa, kita akan jadi negara macam tu. Jadi untuk menyelamatkan semua ni, pihak yang saya ingat boleh berfikir luar kotak sebenarnya adalah Bank Negara Malaysia, sebab dia menguruskan orang kata sistem monetary. Dan apa yang saya lihat, peluang yang harus diambil sekarang, pada masa sekarang Bank Negara Malaysia sedang bekerjasama dengan South Africa, dengan Australia dan Singapura, dipanggil Projek Dunbar, untuk melihat mewujudkan orang kata satu bentuk CBDC, Central Bank Digital Currency, menggunakan teknologi blockchain dan memudahkan transaksi antara negara, tetapi maknanya dia macam cryptocurrency, tapi punya taraf sama dengan mata wang yang kita print sekarang. China, Germany, malahan Israel, Barbados, semua dah melihat kepada penggunaan mata wang kripto ini menggantikan mata wang yang rasmi yang dicetak oleh bank negara. Bank of England tak dapat orang kata kesan 50 bilion mata wang kertas dia sebab dia tak boleh nak trace. Dengan CBDC ni kita dapat tahu sektor mana yang tak cukup duit. Kalau berlakunya krisis, kita tahu kat mana nak pump duit situ. Mengelakkan orang kata black market ataupun orang kata shadow market, money laundering dapat diselesaikan secara mudah. Dan satu yang saya nampak potensi ke sini, walaupun apabila mewujudkan orang kata mata wang kripto ni, kita
kita tambah lagi kehebatannya, kita panggil what we call it sovereign money, iaitu ditambatkan dengan komoditi. Tak semestinya emas, tak semestinya orang kata perak, tetapi ia boleh bergantung kepada komoditi tertentu yang kita ada, macam minyak sawit ke beras dan sebagainya. Dan ia ditambahkan dengan berat komoditi. So ini bermakna apabila berlaku inflasi, mata wang CBDC ini yang ditambahkan komoditi, rakyat boleh guna untuk menjual beli, dan pada masa yang sama dia boleh guna untuk redeem, tebus dengan komoditi, dan tidak tertakluk kepada orang kata perubahan harga, dia dapat juga kuantiti komoditi yang sama. Ini mungkin sukarlah untuk difahami oleh orang kata rakyat biasa. Tetapi kalau Bank Negara Malaysia dapat orang kata memfokuskan kepada pelaksanaan CBDC, ditambahkan pada komoditi dan mewujudkan satu lagi bank, sovereign bank, untuk mengambil alih peranan credit creation oleh bank-bank komersial. Tapi lepas ni mungkin Dr. Afzal Nizam dia tak boleh cari makan sangatlah. Tetapi kalau kawalan kredit, lambakan kredit itu juga dapat dikawal, sebenarnya banyak masalah dapat selesai. Bukan setakat masalah inflasi, harga barangan naik, gaji tak naik, harga rumah yang meningkat, semua tu dapat diselesaikan. Tapi mungkin Lokman nak tanya, kenapa tak buat sekarang kalau semua sistem ni yang saya cadangkan ni yang boleh orang kata memberi penyelesaian? Kerana macam Chris cakap lah, kalau peniaga dia dah ada AP, dia dah cukup selesa. Kalau beberapa institusi lah yang melaksanakan aktiviti sekarang ni, mereka dah cukup selesa, jadi mereka tidak akan mahu berubah. Mengapa Prof mengatakan bahawa isu AP dan ayam dan idea ini bersifat politik? Sebab ianya memberi orang kata kenikmatan sementara. Macam sesiapa yang popular, siapa yang orang kata memberi kata-kata memberi orang kata kata-kata manis ataupun pelaksanaan yang serta-merta, dan rakyat akan menerima. Tetapi dia macam makan gula lah. Mula sedap, kita tak sedar kita diabetik. Tapi bukankah kita perlukan juga solusi jangka masa pendek dan jangka masa panjang? Betul, apa yang Prof cakap tu saya faham point tu, semua betul. Kita kena tengok masalah sistemiknya juga. Betul. Tapi orang sekarang ini nak beli ikan kembung hari-hari mahal dan mereka tak boleh tunggu 5 ataupun 10 tahun. Tapi jadi bukankah kita perlu juga low hanging fruit, quick fix solution? Boleh lakukan. Tapi masalahnya kita tak nak kita fokus kat situ je. Maknanya setiap tahun buat benda yang sama. Maknanya kena ada juga satu pihak fikirkan long term. Itu yang saya tak nampak sekarang ni. Bukan hanya skim jualan harga murah setiap tahun. Walaupun itu diperlukan, tapi kita tidak menanganinya di punca. Dr. Afzal Nizam, apa lagi penyelesaian, solusi, langkah jangka masa panjang dan juga langkah out of the box yang boleh kita lakukan? AP ini salah satu cadangan. Bagaimana pula dengan ada yang mencadangkan subsidi? Kerana kita untuk berlaku adil, tak boleh salahkan pengeluar semata-mata kerana mereka tingkatkan harga. Kerana mereka pun tersepit, harga bahan mentah meningkat. Jadi mungkin margin mereka sama walaupun mereka sudah pun tingkatkan harga kepada pengguna. Jadi ramai yang mencadangkan penyelesaian iaitu kita kurangkan kos pada pengeluar supaya pengeluar boleh menurunkan harga yang dijual pada pengguna. Selain daripada AP, bagaimana pula dengan subsidi bahan mentah, subsidi bahan api, mungkin potong cukai untuk pengeluaran sekarang? Bagaimana Dr. Afzal Nizam? Itu yang saya cakap tadi tu. Harga ni sebenarnya sifat dia sangat misteri. Tadi Lokman cakap kalau kita bagi subsidi dekat businesses, apa assurance yang diorang akan jual pada harga yang murah? Saya boleh katakan tak ada. Jadi dalam kes ni saya suka sebelum tu Lokman, boleh tak saya nak baca sikit hadis Nabi yang saya rasa sangat tepat dalam konteks perbincangan kita. Hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Darimi dan Abu Ya'la. Hadis ni berbunyi, wahai Rasulullah, harga barang telah melonjak naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang menghamparkan dan pemberi rezeki. So dalam hadis ni sebenarnya konteksnya apa? Bagi saya konteksnya adalah sebaik-baiknya harga barang tu biarlah market ataupun pasaran yang menetapkannya. Maksudnya hukum alam, teori penawaran dan permintaan tu itulah yang menjadi faktor utama yang menentukan harga barang. Sekarang ni terlampau banyak intervensi tau yang akan merosakkan dinamik pasaran itu sendiri. Tapi bagaimana dengan golongan vulnerable yang mungkin akan tercicir? Seperti yang kita sudah saksikan sekarang. Mereka sudah tentu kalau dalam keadaannya ekstrim, saya rasa peranan kerajaan boleh je memberi bayaran pindahan, memberi subsidi yang bersasar. Extreme condition saya rasa boleh kerajaan bagi. Tapi kalau sebaik itulah maksudnya peranan kerajaan ataupun peranan pemerintah untuk memerhati, memantau supaya pasaran sesuatu barang tu berlaku adil, berjalan secara adil.
contoh paling mudah senang ni Lokman, kita tengok pasaran saham. Pasaran saham kita ada SC, Securities Commission. Betul, ada pelbagai perundangan, insider trading lah, designated securities lah, apa lagi, macam-macam lah, supaya pergerakan harga saham tu walaupun dia volatile tapi berlaku dalam keadaan yang adil. Dia reflect situasi penawaran dan permintaan. Dan saya rasa konsep ini boleh dipakai. Pasaran saham mungkin susah untuk kita compare kerana pasaran saham itu adalah medan pelaburan di mana siapa yang mampu untuk melabur mereka bagi saya sama je Lokman. Tapi ini penentuan harga. Ini adalah melibatkan orang yang tidak mahu terlibat dalam apa-apa itu tapi mereka terpaksa beli makan untuk anak-anak mereka. Mereka terpaksa tidak ada pilihan melainkan untuk melibatkan diri mereka. Saya cakap tadi, kalau dalam keadaan yang ekstrim, kerajaan boleh buat satu intervensi, meletakkan harga ceiling, harga lantai dan memberi subsidi, memberi bayaran pindahan kepada B40 dan sebagainya lah. Tapi kalau keadaan biasa, market lah yang akan menentukan harga pasaran. Tadi soalannya adalah apakah penyelesaian luar kotak. Bagi saya bukan luar kotak pun. Benda ni dah cakap dalam economics 101, dalam textbook pun. Cuma benda tu kita lupakan. Dan ditambah pula dengan pelbagai elemen-elemen unsur orang tengah, AP dan sebagainya, menjadikan pasar tu sangat kompleks. Sedangkan kalau kita just fokus pada production, productivity, marketplace, okey dah. Kan? Just make it straightforward. Bagi saya itu yang paling mudah lah. Tapi benda ni perlu kalau kita nak buat satu transisi kepada market dynamics ni, saya rasa ia memerlukan masa lah. Pasal keadaan yang ada ni dah ada dah. Tiba-tiba kita nak rombak secara overnight, saya rasa itu akan mewujudkan satu suasana shock pula. Tapi secara prinsipalnya macam itulah. Sebaik-baiknya harga barang ditentukan oleh kuasa pasaran. Hadis Nabi pun dah cakap. Jadi bagi saya, apa lagi yang perlu kita tunggu untuk mendapat satu penyelesaian lebih tuntas lagi. Okey. Chris, apa pendapat Chris berkenaan dengan pendapat Dr. Afzal Nizam? Adakah kita perlu membiarkan free market, pasaran bebas menentukan pergerakan inflasi dan lain-lain sekarang? Adakah kalau kita lakukan lebih banyak lagi untuk sementara waktu pun dia terlampau banyak gangguan ke dalam pasaran oleh kerajaan? Memang apa yang Dr. Afzal Nizam sebut tadi itu, free market theory memang itu yang patut kita memang perkara tersebut patut dipraktikan oleh kerajaan ataupun mana-mana syarikat, because free market mana-mana pasaran, sama ada pasaran saham ataupun pasaran dagangan, apabila harga naik atau turun, the market will correct by itself. Tetapi apa yang disebut tadi itu oleh dua panelis dan juga Lokman ialah orang kata orang tengah. Jadi kita kena ada pendekatan. Saya nak bagi contoh seperti kerajaan China. Kerajaan China baru-baru ni tahun lepas, akhir tahun lepas dan juga tahun ni telah menyekat pusat-pusat tuition. Dan juga syarikat-syarikat yang menawarkan tuition secara online ataupun secara fizikal. Dan kita nampak apabila sektor ini disekat, kita nampak bahawa pembelajaran sekolah-sekolah tersebut balik kepada objektif yang asal. Saya ambil contoh tersebut sama juga dengan industri makanan kita. Apabila ada orang tengah yang merosakkan persekitaran orang kata supply dan demand chain, harus ada intervensi daripada pihak kerajaan untuk memperbetulkan keadaan tersebut. Jadi intervensi itu bukan untuk menurunkan harga makanan ataupun untuk menstabilkan harga makanan, tetapi intervensi tersebut adalah untuk memperkukuhkan daripada segi perundangan supaya tiada yang ambil orang kata take advantage, yang ambil advantage untuk orang kata mengaut keuntungan, bukan secara berlebihan tetapi mengaut keuntungan daripada segi yang salah. Seperti kita lihat apabila AP ayam disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ataupun AP lain. Bukan saja kita sebut AP ayam, Lokman, tetapi AP untuk import kobis. Sayur pun meningkat 40%, 50% pada akhir penghujung tahun lepas. Jadi ini juga berlaku kerana orang memegang AP tersebut terpaksa meningkatkan harga sayur kerana COVID ataupun MCO PKP. Jadi orang kata bila kita import daripada negeri China contohnya, harga barangan tersebut harus dinaikkan. Jadi intervensi kerajaan tu amat penting untuk menstabilkan perundangan yang memaksa harga barangan naik. Itu yang saya nak sebut. Dialog 3 Penjuru berhenti sekali lagi. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Kerajaan sudah mengambil beberapa langkah yang lebih bersifat jangka pendek untuk meringankan beban keuangan daripada kenaikan harga barang sekarang ini. Tapi adakah kita juga tidak boleh lupa berkenaan dengan langkah-langkah jangka panjang untuk memastikan daya tahan kita, food security kita berada pada tahap yang cukup baik apabila krisis berlaku lagi selepas ini. Itu saya mau bincangkan dalam segmen terakhir ini bersama dengan Dr. Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman dari Putra Business School dan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Prof. Razman, Prof sebut tadi ataupun ada disebut tadi berkenaan dengan Singapura ada target 30 by 30 dan kita sudah tentu negara yang lebih besar, kita mempunyai tanah yang lebih besar, kita ada pekerja yang lebih ramai. Apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan lesson learn dan food security kita dimantapkan, iaitu kita tak lagi banyak bergantung seperti kita lihat sekarang ni. Kita banyak bergantung kepada sumber makanan dari luar, bukan mungkin makanan produk akhir itu kita import, tapi kadang-kadang bahan mentah kita import. Jadi dia memberi kesan juga kepada bahan-bahan seperti ayam dan sebagainya. Kita ada kebergantungan yang tinggi kepada kita import barang yang kita import. Jadi apabila harga di luar meningkat, dia akan memberikan chain reaction pada kita. Kita perlu kuasa yang lebih besar untuk mengawal sumber makanan kita, food security, supaya kita boleh menampan sedikit sebanyak impak perkara-perkara ini apabila ia berlaku. Apa yang boleh dilakukan untuk kita tingkatkan food security kita bergerak ke hadapan? Sebenarnya memang betul, kita semua dah ada. Orang kata sumber tanaman, tanah, tenaga kerja dan sebagainya. Kita yang tak ada sebenarnya orang panggil ni champion, orang yang mampu membawa ini. Kalau kita lihat di pihak swasta, bayangkan satu syarikat penyedia drone yang terkemuka di negara kita, anak tempatan, memang asal dia punya perkhidmatan dia lebih kepada orang kata surveying, tetapi apabila mereka kata okey, fokusnya kita pergi kepada pertanian, bagaimana drone boleh orang kata meningkatkan hasil pertanian, maka kita nampak impak dia. Ia ni datang bukannya daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada seorang yang boleh jadi orang kata champion. Dan di sinilah saya lihat peranan ini sebenarnya peranan sebenar ahli politik ataupun menteri apa orang kata, iaitu menjadi orang kata champion untuk membawa orang kata usaha menjadikan negara kita ni selamat dari segi orang kata makanan ini, food security, dan apa kata mampu berdikari sustainable. Saya lihat pelaksana agensi sudah cukup ramai, sudah cukup banyak, tetapi yang penggeraknya kita lihat ada orang kata antara menteri-menteri kita yang bila masuk kementerian tertentu memang kita nampak kementerian itu jauh ke depan. Tetapi malangnya kita lihat ada kementerian yang masih lagi tidak mampu menangani isu semasa kerana kurangnya orang kata daya kepimpinan itu. So di situlah saya berharap apabila kita nak kita memilih pemimpin, mungkin tak lama lagi pilihan raya umum, sebenarnya champion itu bagi saya amat penting, dan juga pasukan dia. Bila ada champion dan pasukan, InsyaAllah kita akan dapat juga orang kata menjadi satu negara yang tidak lagi orang kata semata-mata bergantung dengan orang kata makanan import ni. Adakah sekurang-kurangnya kita dapat persetujuan? Kerana saya masih lagi belum jelas. Contoh isu AP sebentar tadi. Kita mungkin hapuskan AP buat sementara waktu ataupun kita beri AP kepada lebih ramai, lebih banyak pasar raya. Adakah sekurang-kurangnya ketiga-tiga kalian ini bersetuju berkenaan dengan itu, ya atau tidak? Prof. Razman? Jangka masa pendek boleh, apa salahnya, tetapi kena ada orang kata pandangan jauh ke depan. Okey, faham. Chris? Pada saya banyak pada political will. Seperti yang Prof. Razman cakap tu, kita punya ekosistem tu ada, sempurna. Daripada segi perundangan, daripada segi SOP semua kita ada. Tetapi political will tu tiada. Menteri baru masuk ada peraturan baru, pegawai pengarah baru masuk ada peraturan baru. Wahal benda tu dah ada. Jadi it's actually the political will from the politician and also from the bureaucratic. Jadi ini yang kita kena orang kata bukan jangka masa panjang, tetapi political will tu yang penting tu. Political will tu katakanlah 10 tahun, 5 tahun. Jadi kita tetapkan sistem tu sebegini dan kita tak orang kata tak ada intervensi, tak ada campur tangan, maka benda tu akan jadi stable. Jadi kita harus ada political will sebegini. Okey, Dr. Afzanizam? Saya setuju dengan Chris, saya setuju dengan Prof. Razman. Saya tambah pula production kena ada. Okey. Kalau import makanan berjumlah 55 bilion ringgit pada tahun 2020, kalau kita dapat soft 10% jadilah. 10% dah 5.5 bilion, just imagine, bayangkan kesannya kepada para petani yang menanam
tanaman tersebut ataupun menternak lah. Kalau saya tengok, kalau saya bacakan sikitnya, dia katakan taraf sara hidup diri, taraf self sufficiency level, taraf sara diri untuk kopi bulat 37.5% tahun 2020, 37%. Selebih kena import. Chili 30%, 70% kena import. Beef ataupun daging 22%, selebih kena import. Daging kambing 9.6%. Jadi di sini saya nampak kalau kita dapat improvekan production dan pastikan rantaian makanan tadi itu ataupun rantaian perniagaan bebas daripada orang tengah yang tidak bertanggungjawab, saya rasa dia boleh mendatangkan suatu kesan kekayaan kepada para petani kita. Dan kita dapat lihat teknik-teknik pertanian pun dah dapat ditingkatkan dengan adanya teknologi. Kita cakap pasal IoT. Tadi Puan Razman dah sebut pasal drone apa semua tu. Benda ataupun konsep-konsep vertikasi sebagai contoh dah pun dikawinkan dengan konsep IoT, Internet of Things, yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Jadi saya kira it's a low hanging fruit lah. Cuma macam Chris cakap tadi lah, it's a matter of political will untuk kita revivekan sektor pertanian ni. Saya mau balik pada apa yang Chris sebut tadi sebagai soalan terakhir, mungkin kita ada sedikit lagi masa, Chris. Kekurangan political will untuk mengambil langkah-langkah yang signifikan. Contoh AP mungkin satu contoh, tapi secara broadnya kita cakap secara general, umumnya kurang political will. Tapi saya pelik mengapa? Kerana jika tiada political will, kemahuan politik dan harga barang naik, rakyat akan marah juga pada menteri dan kementerian dan kerajaan ini dan mungkin akan vote them out. Jadi mengapa tidak ada kemahuan politik sedangkan itu patutnya menguntungkan mereka jika mereka boleh menurunkan harga dan rakyat gembira dengan mereka? Saya bagi contoh, semasa Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri kita pada tahun 2004 hingga tahun 2009, beliau ada mengetengahkan polisi pertanian di mana beliau mempromosikan agak-agak anak tempatan kita, tak kisahlah Melayu, Cina, India, supaya berkecimpung di dalam sektor pertanian. Tetapi selepas beliau tidak menjadi Perdana Menteri dan digantikan oleh Datuk Seri Najib Razak, polisi dia berubah. Jadi political will itu ada tetapi tiada konsistensi. Dan pada zaman Datuk Seri Najib Razak, beliau banyak mengutamakan polisi di mana to bridge the middle income gap. Jadi di sini kita nampak bahawa sektor-sektor servis pula diketengahkan seperti sektor kewangan, sektor payment gateway, sektor digital economy diketengahkan. Jadi sektor pertanian was put on a back foot. Bukan tiada tetapi was put at the back foot. Jadi kita perlukan polisi yang amat konsisten. Kita tengok apabila Dr. Afan Nizam menyebut tentang makanan seperti daging lembu diimport, rata-ratanya bila kita pergi ke pasar raya, kita nampak bahawa daging lembu diimport daripada Australia. Banyak chop Australia, kalau bukan Australia, New Zealand. Dan orang putih, orang tempatan di Australia ataupun di New Zealand membangunkan industri daging lembu. Dan mereka bekerja. Mereka menggulung, orang kata lengan, baju lengan mereka bekerja. Mengerjakan tanah dan lembu tersebut. Tetapi bagi orang tempatan kita, kerja tersebut adalah kotor. Harus kita hire foreign workers untuk mengerjakan sawah dan sebagainya. Jadi anak tempatan kita tidak dididik, dibawa membuat kerja-kerja sedemikian. Jadi kita banyak bergantung pada pekerja asing. Jadi inilah yang saya masukkan, consistency of policy tiada. Jadi kita harus balik pada asas kita di mana kita memupuk nilai-nilai tersebut kepada anak-anak kita di sekolah. Tiada salahnya jadi pesawah. Tiada salahnya untuk bercucuk tani. Kerana apabila tiada makanan dihasilkan secara dalam negeri, ini yang menyebabkan yang topik sebegini dibahaskan. Kenapa inflasi tinggi? Kerana kita memerlukan import. Harga mata wang kita jatuh berbanding dengan US dollar. Jadi harga import kita semakin mahal dan sebagainya. Jadi inflasi berlaku. Saya tak nak sebut ekonomi lah sebab kita ada dua profesor di sini yang lebih hebat daripada saya, tetapi ini yang kita rasakan, tiada political will dan tiada konsistensi political will. Baik. Terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam dan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman dari Putra Business School. Terima kasih kepada anda. Jika anda ada feedback dan maklum balas berkenaan dengan apa yang kami bincangkan, sila hantarkan feedback anda semua kepada platform media sosial kami. We would love to hear from you. Dan terima kasih kepada anda menonton Dialog 3 Penjuru episod ini. Kita jumpa lagi episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam hormat.